Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini dan bulan berikutnya kita akan ambil beberapa manfaat daripada kitab Ayyuhal Walad, atau nama asalnya Ar-Risalah Al-Waladiyah, yang disusun atau ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang pada asalnya di dalam bahasa Parsi, kemudian kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh sebahagian daripada ulama dan dinamakan dengan nama Ayyuhal Walad. Kitab ini pada asalnya ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebagai jawapan kepada sepucuk surat yang dihantar oleh seorang murid beliau yang sangat cinta kepada Imam Ghazali. Di dalam surat tadi, murid kepada Imam Ghazali bertanya dan meminta agar Imam Ghazali sudi menulis pucuk surat yang merupakan satu pesanan ataupun wasiat yang ditujukan secara khusus kepadanya. Walaupun ia yakin bahawa isi kandungan surat tersebut telah ada termaktub dalam kitab karangan Imam Ghazali sebelumnya. Lalu Imam Ghazali dengan murah hati menjawab surat yang dihantarkan oleh anak murid dia tadi ini dan memberikan kepadanya beberapa nasihat yang sangat berguna, yang sepatutnya kita bersama-sama ambil manfaat dan pengajaran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Lalu apabila Imam Ghazali cuba meneliti kandungan apabila murid tadi cuba meneliti kandungan surat Imam Ghazali, kalau kita cuba meneliti isi kandungan kitab Imam Ghazali ini, Ayyuhal Walad ni, maka kita akan mendapati bahawa Imam Ghazali sangat ikhlas dalam memberikan kata-kata nasihat, dan di sebalik nasihat-nasihat tersebut menyerlahkan lagi kebolehan Imam Ghazali rahimahullah dalam menyampaikan kepada kita tentang tipu daya dunia dan
kekalnya negeri akhirat itu. Maka di antara apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada beberapa nasihat, lebih kurang 25 nasihat, dan kitab ini diterjemahkan oleh tuan guru kita yakni Ustaz almarhum Ustaz Fahmi Zamzam ataupun Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi, dan mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata musannif, wahai anakku yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah memanjangkan umurmu dalam melakukan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. Ini mukaddimah Imam Ghazali yang dia tulis kepada anak murid dia. Diungkapkan dalam bentuk doa. Dan ini di antara adab-adab yang baik, mengajar kepada kita bila kita berjumpa dengan orang, mula menulis tulisan dan sebagainya, dimulakan dulu dengan doa. Kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, mudah-mudahan Allah panjangkan umurmu. Panjang umurmu, panjang dalam kebajikan dan ketaatan kepada dia. Doa daripada seorang tok guru pada anak murid dia. Dan semoga Allah memudahkan bagimu untuk mengikut jalan para kekasihnya, para rasul, para anbiya. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam doa yang dipanjatkan oleh Imam Ghazali ini. Ketahuilah olehmu, kata dia, bahawasanya apa jua cabang nasihat itu adalah berasal daripada sumber kenabian, yakni maksudnya hadis Nabi SAW. Apa jua bentuk nasihat yang baik, kata-kata yang baik, semuanya datang daripada baginda Nabi SAW. Boleh jadi daripada sabda baginda dan mungkin daripada Al-Quranul Karim yang merupakan dua sumber utama yang terbesar dan terpenting dalam kehidupan kita. Apapun kebaikan sumber, semuanya mari daripada Nabi, mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi kepada kita. Kita tak boleh hidup tanpa panduan. Kalau kita lahir mari ke dunia, beranak besar, tapi tak ada manual dalam kehidupan kita, maka kita tak ada panduan. Melainkan kena ada datang satu orang wakil daripada Allah untuk tunjuk panduan kehidupan kepada kita, supaya kita hidup ni atas jalan hak betul. Sama kalau kita pergi kedai beli mesin basuh baru ke, beli apa-apa alat elektrik baru ke, payuk nasi dan sebagainya, beli apa pun, hatta kereta yang kita beli pun dia ada manual book, buku panduan yang disertakan sekali dengan apa yang kita beli. Supaya apa? Supaya kita guna tadi ni ikut sebagaimana yang direka cipta. Tak duk ikut dan tekan sana tekan sini, cucuk sana, buh ayak tempat yang tak sepatutnya mesin basuh kan. Ada lubang ayak dia, ada lubang keluar dia. Kalau kita salah bubuh, jadi tak berfungsi, bahkan boleh menyebabkan kerosakan. Sebab tu diberi kepada kita buku panduan. Maka kita hidup dalam dunia pun Allah lahirkan kita mari ke dunia, hidup, nak suruh hidup macam mana dia nak. Dan ada panduan dia. Maka Allah hantar mari kepada kita Nabi, Rasul. Dan dibekalkan bersama Nabi, Rasul ini apa dia? Kitab suci Al-Quranul Karim. Dan diberikan penjelasan sepenuhnya dalam kitab ni dan juga melalui lidah baginda Nabi SAW. Daripada mana kita mari, duk tang mana kita lah, ke manakah hala tuju dan kesudahan kita, apa yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat, maka dijelaskan. Lalu kata Imam Ghazali, apa juga cabang nasihat, kata-kata yang baik, maka ia datang daripada sumber daripada Nabi SAW. Baik. Oleh itu, kata Imam Ghazali,
apabila telah sampai kepadamu suatu nasihat yang berpunca daripada sumber ini, yakni Nabi, Quran, maka apa perlunya lagi engkau kepada nasihat saya? Ini kata Imam Ghazali tawaduk dia. Kalau kamu sendiri dah dapat sumber nasihat daripada Nabi, daripada Rasul, daripada Quran, tak perlu lagi lah kepada nasihat saya. Memadai dengan kamu ikut gang dengan nasihat Nabi SAW. Kata Imam Ghazali, sebagai tanda tawaduk, merendah dirinya beliau terhadap anak muridnya. Ini di antara sifat-sifat yang ada pada guru-guru yang hebat-hebat ni. Dan apabila masih belum sampai kepadamu suatu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu apa yang engkau telah pelajari selama ini? Imam Ghazali kata, kalaulah kamu dah dapat nasihat, sebab nasihat tu sumbernya adalah daripada Nabi. Kalau kamu dah dapat sumber tu daripada Nabi, kamu tak perlu lagi dah daripada aku. Tapi kalau kamu tak dapat lagi sumber nasihat daripada Nabi, makna kamu duk bergaji apa selama ni? Takkan tak berjumpa lagi kot? Lebih kurang lagu tu lah. Sedangkan kamu ni orang yang dah lama mengaji. Sepatutnya sampai dah kepada kamu nasihat-nasihat, pesanan-pesanan, wasiat-wasiat daripada Nabi SAW. Walau bagaimanapun, Imam Ghazali tetap memenuhi hajat dan juga kehendak anak murid dia tadi ni. Baik. Nasihat yang pertama, waktu itu adalah kehidupan. Masa waktu kita diberi, yakni umur. Ini salah satu benda yang Allah akan tanya kita balik di akhirat nanti. Yang Nabi kata, tidak berganjak kaki anak Adam di hadapan Allah, melainkan setelah disoal dengan beberapa soalan. Salah satunya an umrihi fima afna. Umur habis pitang mana? Masalah tu. Umur kita ni masa, tempoh yang Allah beri pada kita tadi ni. Hidup sampai umur yang melebihi daripada usia akil baligh sampai umur 40, 50, 60, 70, 80. Jadi Allah akan tanya balik, habis tu pitang mana? Adakah pada perkara kebaikan, kebajikan, atau pada perkara yang tidak baik sebaliknya? Apa yang kamu buat? Takkan dengan tempoh 40 tahun aku beri kepada kamu sampai kamu tak dan nak buat balik pahala bekai amal. Jadi itu benda yang kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Baik. Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Ghazali, sebahagian daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi wa inna imra'an zahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-'ibadah la jadirun an tatula 'alayhi hasratuhu wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu 'ala syarrih falyatajahhaz ila an-nar. Artinya adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Salah satu daripada tanda-tanda Allah berpaling, mana Allah tidak menjaga, memelihara seseorang itu, ialah apabila seseorang itu sering buat benda yang tidak berfaedah, atau dia sibuk dengan benda yang tidak memberi makna kepada dia, kebaikan akhirat lebih-lebih lagi, bahkan dunia. Kan? Sebab tu Nabi kata, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada keindahan, kesempurnaan, kecantikan Islam seseorang itu, dia tinggal benda-benda yang tidak memberi manfaat, makna, arti kepada dia. Tak ada faedah. Habis lagu tu je, buat benda yang tidak ada faedah.
Lebih teruk lagi kalau buat benda yang melibatkan dosa dan juga maksiat. Kadang-kadang umur kita 24 jam sehari kita ni, kalau kita kira betul, hak habis kepada benda yang manfaat dengan habis pada benda yang tak manfaat ni hak mana banyak. Tak payah tengok orang lain lah, diri kita aja. Lebih-lebih lagi dunia akhir zaman ni kan. Telefon ni tak nak renggang dengan kita. Telefon. Ada benda yang baik, tapi adakah banyak hak baik ataupun banyak yang tak baik? Kan? Jaga-jaga tidur tu telefon dululah kita pegang. Dan nak tidur pun telefon juga. Sampai kadang-kadang takut bateri habis tengah jalan, beli pula bateri spare, power bank bubuh di bawah. Takut lagi payah orang telefon, nak WhatsApp, nak update ni. OTT lah, macam-macam lah. Maknanya kita disibukkan dengan benda-benda yang adakah banyak yang memberi manfaat ataupun sebaliknya. Jadi kata Imam Ghazali, sebahagian daripada tanda Allah tidak memperdulikan kita ialah apabila kita ni banyak habis masa kita pada benda yang tidak memberi manfaat, faedah. Tu. Dan kata Imam Ghazali, dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang makna pada perkara yang bukan merupakan tujuan hidupnya, iaitu beribadah kepada Allah, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Kalaulah walaupun satu saat kehidupan kita ni kita guna pada benda yang tidak memberi manfaat pada kita. Sebab tempoh Allah bagi ni terhad. Bukan lama dunia ni. Allah bagi sat. Habis kuat 60, 70. Ghalibnya mungkin lebih sikit. Kan? Bahkan ada yang ramai kurang daripada tu. Lebih-lebih lagi akhir-akhir ni kita tengok kan. Trend orang mati muda ni sangat membimbangkan dan sebagainya. Jangan duk tunggu kata tua kita boleh hidup lama. Jadi kalaulah di akhirat nanti satu saat ataupun lebih-lebih lagi lah, setahun, 2 tahun daripada umur kita guna pada benda hak sia-sia, akan menyebabkan penyesalan yang berpanjangan di akhirat nanti. Kalau satu saat pun, kata Imam Ghazali, akan menyebabkan penyesalan. Bayangkan kalau umur yang kita sia-siakan tadi melibatkan tahun, puluh tahun, kita tak guna untuk kebaikan dan untuk manfaat kita dunia akhirat. Sebab itulah Allah persoalkan balik tentang umur yang dia berikan kepada kita ni. Nak suruh kita jaga. Nak suruh kita guna pada benda manfaat. Buat apa pun biar duduk dalam benda hak kita buat tu dalam rupa ketaatan. Tak mesti semayang, baca Quran saja. Benda lain pun benda taat banyak lagi. Benda yang kita buat tadi ni. Benda yang kita buat tadi benda kebajikan. Benda baik. Yang mendatangkan manfaat pada kita, keluarga kita, nak cucu kita, saudara mara, jiran tetangga kita, masyarakat kita, umat kita. Jangan buat benda yang tidak manfaat. Tapi itulah hakikatnya manusia ni. Yang kita duk sibuk dalam media sosial pun, banyak benda yang tidak memberi manfaat pun. Bahkan lebih teruk lagi benda yang mendatangkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Imam Ghazali, dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun. Siapa yang umurnya sudah mencecah masuk 40 tahun, sedangkan kebaikan masih belum dapat melebihi kejahatannya. Sedangkan hak jahat itu lebih banyak daripada hak baik. Umur dah mencecah 40-an. Tapi kalau nak timbang hak baik dengan jahat, masih banyak jahat dalam kehidupan dia. Masih banyak hak buruk, hak dosa. Maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka, kata Imam Ghazali. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi persiapkan diri untuk ke neraka. Mana harapan ataupun untuk masuk ke neraka tu lebih berat berbanding syurga. Bukan kata confirm masuk neraka, tak. Tapi nak habakkan kita ni, border kita ni, nak beralih tak beralih ni umur 40. Kalau sebelum 40 tu mungkin kita duk
Galik dengan dunia lalai dan sebagainya. Tapi bila sebelum 40 atau masuk 40 kita beralih. Daripada tak mengaji, daripada tak semayang dulu, tak jaga Allah pun jaga jemaah, mai dan sebagainya. Tak duduk dah macam perangai budak-budak semayang lewat dan sebagainya. Kan, aurat pun jaga. Kalau dulu ni ikut dannya, keluar malam ke siang ke, kepala pun tak tutup dah. Pakai pun ikut dannya. Tapi mari umur Syah 40 ni dia berubah, dia kalih. Balik, ingat. Cari masjid pun jumpa. Belum tu cari masjid tak jumpa. Kan? Padahal duduk lalu tiap-tiap hari depan masjid dia. Cuma tak berasa nak singgah. Masuk 40 ni alhamdulillah. Masjid pun dia kenal. Mau mengaji sebagainya. Tu insya-Allah mana berubah. Harapnya akhir dengan baik. Tapi kalau beralih masuk 40 pun masih lagi duduk dalam keadaan lagu tu tak berubah, bahkan tambah teruk dan sebagainya. Maka kata Imam Ghazali, persiapkan falyatajahhaz ila an-nar. Boleh dah nak siap-siap ke neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ni beringat. Patulah tuan-tuan kita ni kalau boleh bila dah masuk 40 ni, banyakkan doa yang diajak yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Ada dua ayat yang hampir sama ayat ni yang patut kita bacalah. Kan? Hafal, kalau tak hafal pun boleh bubuh dalam telefon kita baca. Salah satunya ayat yang dipetik dalam surah An-Namlu yang dibaca oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Rabbi auzi'ni, ayat tu ayat 19 dalam surah An-Namlu. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Itu satu ayat lagi, wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. An-Namlu 19 pada. Kalau kita tengok satu lagi dalam ayat dalam surah pun hampir sama, ayat suratul Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berikan kepada aku kekuatan untuk aku sentiasa syukur akan nikmat-Mu yang telah Engkau kurniakan ke atas aku dan ke atas ibu bapa aku, dan berikan kekuatan kepada aku untuk aku buat amal-amal saleh yang Engkau redha. Ini kita ni, umur-umur kita ni. Minta kekuatan daripada Allah supaya Allah beri petunjuk, kekuatan, kemudahan kepada kita untuk kita sentiasa buat amal saleh yang Allah redha. Wa aslih li fi dhurriyyati, minta supaya Allah salihkan anak-anak zuriat keturunan kita jadi baik. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, jaga sembahyang, jaga segala tuntutan, jauh daripada benda-benda yang haram. Ini di antara dalam isi kandungan ayat Al-Ahqaf ayat 15. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku telah bertaubat kepadamu ya Allah dan aku daripada kalangan orang yang muslim menyerah diri kepadamu ya Allah. Kalau boleh jangan tinggal doa ni. Tiap hari baca lepas mayang daripada kita. Hafal saya kan. Baca selalu mula-mula ni, kalau tak hafal buka tengok dalam telefon dan sebagainya. Al-Ahqaf ayat 15. Ayat tu panjang. Tapi kita ambil sekarat, ambil separuh. Ayat tu wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني baca رب أوزعني, hei Tuhanku, Rabbi Auzi'ni. Start baca di situ. Kita tinggal anak zuriat keturunan pun Allah jaga, Allah pelihara jadi anak-anak yang soleh. Suruh dah, ajak dah, semayang apa semua suruh dah. Doa jangan tinggal.
Supaya anak-anak ni lekat amal ibadat dalam kehidupan mereka. Semayang mereka, puasa mereka, aurat mereka dan sebagainya. Wa aslih li fi zuriyati. Bagi elok, bagi soleh zuriat keturunanku, ya Allah. Ni berkat doa ni lah. Kita ni pun jadi baik kat dengan semayang. Selain daripada mak pak ajak kita. Kan? Mungkin daripada doa-doa yang Tok Wan, Tok Nek, mak ayah kita baca dulu. Allah beri pada kita. Walaupun tengok benda-benda jahat, benda-benda maksiat, kita tak berasa nak buat macam orang lain. Sebab keberkatan daripada doa tadi ni, jangan lupa minta untuk anak-anak. Kemudian kata dia, sebenarnya kata Imam Ghazali, sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua yang berilmu. Hak ni pun cukup dah. Kalau nak jadi nasihat kepada kita ni, hak ni pun cukup dah. Apa dia? Hak tadilah. Salah satu daripada tanda Allah berpaling daripada manusia ni, apa dia? Dia ni banyak sibuk benda yang tak memberi makna, manfaat, faedah, kebaikan pada dia. Dunia akhirat. Dan nasihat ni juga kata Imam Ghazali, hargai masa. Tempoh kita. Akhirat esok kalau kita salah guna walau satu saat, di dunia kita akan menyesal besar. Maka kata Imam Ghazali, kalaulah kita sudah mencecah usia umur 40 tahun, tapi masih banyak kejahatan maksiat berbanding kebaikan amal yang kita buat, maka persiapkan diri kamu untuk ke neraka, kata Imam Ghazali rahimahullah. Jadi kita boleh dah hisap diri kita, kan? Di antara yang disebut oleh kata-kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menurut satu riwayat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap di akhirat. Boleh kira dah. Daripada umur akil balik kita 13, 14, 15 tahun sampai lah ni kita pencen dah. Agak-agak kita ni banyak belah mana, kita sendiri tahu. Kita tahu rekod kita lagu mana. Adakah kita ni daripada dulu lagi jaga semayang elok, puasa elok, apa semua, aurat elok, apa semua. Ataupun kita ni baru je. Baru je. Semayang pun baru start, belajar pun, Fatihah pun tak pernah betul. Lagu mana? Kita tahu sendiri. Maknanya masa lagi ada peluang untuk kita perbetuli semua tu. Wazinuha. Timbang. Qabla an tuzanu, sebelum amal kamu ataupun kehidupan kamu ataupun diri kamu ditimbang di hadapan Allah di akhirat nanti. Mana kalau masih lagi duk banyak keburukan daripada kebaikan, cepat-cepatlah perbetulkan. Kalau banyak, kita dah nampak banyak baik, semayang pun daripada dulu, sejak daripada sebelum akil balik lagi dekat semayang dah, puasa pun tak nak tinggal, aurat pun daripada kecil, alhamdulillah. Minta Allah kekalkan lagu itulah, bahkan lebih baik sampai kita mati. Nanti tuan-tuan kita akan sambung dalam nasihat yang kedua, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat, kata Imam Ghazali, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.